Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ini orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada minggu ini akan memperkatakan tajuk kewajipan memilih makanan yang halal. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk kebaikan umat manusia. Tujuannya untuk memandu, mendidik dan menjamin keharmonian kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satu perkara yang sangat dituntut dalam syariat Islam ialah mengenai persoalan halal dan haram. Umat Islam dilarang sama sekali melakukan perkara yang boleh menjerumuskan diri kepada yang haram. Malah dituntut melakukan perkara yang halal, khususnya dalam sudut ibadat, muamalat. Begitu juga dengan pencarian rezeki di muka bumi ini, terutama dari sudut pemakanan. Makanan dan minuman adalah merupakan keperluan bagi manusia dan ianya tidak terlepas daripada batasan halal dan haram. Sempadan yang diletakkan oleh Islam ini bagi memastikan kehidupan manusia senantiasa berada dalam keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta dijauhkan dari perkara yang dilarang oleh ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajaran Islam menuntut umatnya memakan rezeki yang halal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di muka bumi ini. Ini adalah kerana makanan yang halal amat baik untuk tubuh badan, kesehatan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an,
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas, yakni syubhat. Ramai orang yang tidak tahu apakah dia itu masuk bahagian halal atau bahagian haram. Maka barang siapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengerjakan walau sedikit daripadanya, hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram. Sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh ke dalamnya. Ingatlah bahawa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahawa daerah larangan Allah itu ialah semua yang haram. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu, ada di kalangan masyarakat hari ini yang tidak mengambil berat dan peka tentang persoalan halal ini. Hingga kan ada yang membeli bahan makanan di pasaran yang tidak dipastikan halalnya. Sepatutnya sebagai umat Islam, sewajarnya kita perlu memastikan setiap makanan yang dibeli adalah benar-benar halal. Ini tidak mengandungi unsur-unsur haram dari sudut syarak. Bahkan ianya juga adalah halalan thayyibah, yaitu bersifat halal dan berkhasiat. Bagi memastikan nilai halalan thayyibah ini tidak dipandang remeh dan senantiasa diambil berat oleh umat Islam, maka kerajaan melalui pihak berkuasa agama telah memperkenalkan persijilan halal di Malaysia. Ianya adalah bertujuan untuk mengesah dan memastikan setiap bahan makanan, minuman dan barang dagangan yang dikeluarkan adalah halal mengikut syarak. Sijil pengesahan halal ini terbuka kepada semua pengusaha barang dagangan dan ianya telah diterima dan diiktiraf oleh masyarakat dunia. Ianya juga telah berjaya menembusi pasaran dunia, terutamanya dalam bidang makanan halal, dan telah melonjakkan nama Malaysia menjadi antara negara yang dihormati dan dipandang tinggi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, antara kelebihan bahan makanan yang memiliki persijilan halal ini ialah setiap makanan atau ramuannya tidak mengandungi mana-mana bahan daripada haiwan yang tidak halal mengikut hukum syarak. Makanan dan bahan tersebut tidak mengandungi ramuan daripada bahan najis, beracun dan tidak memabukkan, serta selamat dan tidak memudaratkan. Pengendaliannya juga menggunakan peralatan yang tidak dicemari oleh bahan-bahan najis dan tidak bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa yang tidak halal ketika penyediaannya. Pelaksanaan atau penyimpanan bahan makanan tersebut, selain daripada itu, hasil kajian telah menunjukkan bahawa tahap keyakinan dan kepercayaan pengguna terhadap persijilan halal ini adalah tinggi. Pengguna Islam lebih yakin untuk membeli dan menggunakan barang dagangan dan bahan makanan yang mendapat pengiktirafan halal. Ini merupakan satu penyelesaian kepada pengguna Muslim untuk memudahkan mereka membeli makanan dan barang gunaan yang disahkan halal. Sehubungan dengan itu, umat Islam perlu mengambil peluang dengan mewujudkan sebanyak mungkin perkilangan halal bagi menghasilkan pelbagai bahan gunaan dan makanan halal di pasaran agar ianya boleh dimanfaatkan oleh umat Islam di dalam negeri dan di luar negara. Ianya juga adalah merupakan tanggungjawab fardu kifayah sebagai orang Islam
dalam usaha meningkatkan ekonomi umat Islam agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru pada para jemaah sekalian, marilah kita dan ahli keluarga kita memilih makanan dan barang yang halal. Pilihlah makanan dan barangan yang mempunyai logo halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama. Dapatkan maklumat yang betul dan sahih daripada mereka. Sesungguhnya memakan makanan yang halal dan baik akan mendorong seseorang itu melakukan kebaikan, dan sebaliknya jika seseorang itu mengambil sesuatu yang haram, ianya akan mendorong seseorang melakukan perbuatan buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal pikiran, supaya kamu berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا رب الضالين واغفر لنا من ذنوبنا أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين اغفر ذنبنا يقول واستغفر الله العظيم أستغفر Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa irman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasala ainun bi nadhirin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar yang tempat kekal selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56 bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Sebenarnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisali Syariat Al-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Darul Azim, kepada Raja Zarik Sofia binti Al-Marhum Sultan Ideshah Permaisuri Johor, Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wahlul kafarata wal muqtadi sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma afid umumal muslimin waqdid dani 'anil madinin wafsin khalasal masjunin waj'al hadza balada aminna mutma'inna rahiya wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidika hujjati wal uzati wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata mal amrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.